Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak kongsi pandangan ataupun pengalaman saya menggunakan kamera Sony. Sebelum ni ada ramai yang tanya, bang, kamera Sony okey ke tak kan? Tadi dia nak jawab pun susah pasal saya tak pernah guna kamera Sony. Maksudnya Sony macam mirrorless ni. Jadi nak jawab tu susah lah. Kalau saya jawab pun mungkin saya kena google apa benda kan. Saya gunakan pendapat orang lah, pendapat ataupun pandangan orang lain untuk bagi jawapan kepada itu lah. Saya hanya boleh review ataupun bagi pandangan berdasarkan kamera yang saya pernah guna lah. So Sony ni dia bagi pihak jabatan lah untuk test lah, maksudnya apa, mungkin sesuai ke untuk kerja-kerja di lapangan ke apa kan. Sebelum ni saya tak pernah guna kan. So yang ni Sony ni strap dia memang ada 7RV 7RV ke apa dia punya strap ni. Tapi kamera ni sebenarnya kamera dah lama. Kamera ni adalah Sony A1. Sony A1 ni dia kira flagship kamera dia jugalah. Flagship kamera Sony ni dikeluarkan pada tahun 2021. So masuk 2024 ni dah 3 tahun lah. Kira dah lama lah. Biasanya kalau kamera ni jenis dah lepas 3 tahun tu kira dah bukanlah outdated kan, tapi dah boleh consider lama lah. Pasal setiap tahun biasanya ada je keluar kamera baru lah. Jadi saya nak, untuk perkongsian kali ni saya tak nak kongsi gambar lah. Semua saya nak beritahu pandangan ataupun pengalaman saya menggunakan kamera ni tak sampai sebulan pun kan. So ni kamera Sony A1 Ni bukan nak review pasal kalau review sangat pun tak guna, pasal dah banyak orang buat. Ni dah orang kata apa? Yalah, kamera Sony A1 ni bukannya baru semalam keluar atau baru minggu lepas keluar kan. Dah masa 3 tahun kan. Cuma handling dia lah, saya nak cerita dari sisi pengalaman tu. Handling dia macam saya dah guna Nikon lama, Nikon dengan Canon dan Nikon dah berpuluh tahun. Saya dah familiar dengan button Nikon tu. Jadi kalau nak komen lebih tentang button ni, mungkin orang kata abang guna baru seminggu dua, memanglah tak familiar. Betul lah tu, memang itu saya setuju lah. Dan dia agak confusing sikit pasal yang macam saya beritahu tadi lah, kita dah kerja guna kamera Nikon berpuluh tahun. Bila dapat kamera Sony untuk test ni dalam beberapa hari je lah kan, mungkin seminggu macam tu kan. Memang kita tak familiar lah. Tapi dalam masa seminggu tu saya dah boleh familiarkan dengan button-button ni lah. Yang penting bagi saya, pasal saya biasanya saya akan shoot guna manual juga. Walaupun dia punya auto tu bagus, kadang-kadang saya lebih prefer ataupun lebih suka saya pilih setting sendirilah. Mula-mula nak pilih ISO tu saya pun kelang kabut juga, macam mana nak adjust dia punya ISO, nak kena masuk dalam punya ISO dia, button dia, ISO dia tak susah mana, dia dekat dial sini je, ada dial belakang ni kan. So mudah lah bagi saya tu, antara yang benda yang penting lah untuk adjust ISO, aperture dan shutter. Benda tu, 3 benda tu je. Kalau benda tu memudahkan kerja saya, maksudnya memudahkan saya untuk buat pilihan, nak memudahkan untuk memilih ISO, memudahkan untuk memilih aperture dan memilih shutter, bagi saya itu dah kira cukup bagus lah. Dan dari segi ni saya tak nak kongsi gambar lagi, nanti ada masa nanti baru saya kongsi gambar. Saya sempat bawa kamera ni ke Sabah tau, pasal baru dapat bos baru bagi, contohlah bagi hari ni, esok saya dah fly ke Sabah kan. Bos pun tak tahu sebenarnya saya pergi ke sana kan. Maksudnya saya tak sempat nak, maksudnya apa, tak sempat nak familiarkan kamera ni. Contohlah seminggu sebelum guna betul-betul saya nak familiarkan benda ni, ataupun 2-3 hari kan, ni dapat terus guna, maksudnya macam tu. Dan biasanya memang saya akan shoot guna manual lah. PS ni kalau saya guna kamera Nikon Z8 ke Z9 ke kan, saya tetap, ataupun Canon yang flagship, saya tetap akan pilih manual. Ni bukan nak tunjuk bagus ke tak bagus, ni maksudnya kita dah familiar dengan benda tu. Kita asal daripada filem kan. Ada setengah orang dia agak kelang kabut guna benda tu kan. Sekarang ni guna manual ni tak masalah sangat, pasal kita boleh tengok skrin dia. Cuma itulah, dari segi pandangan saya, kamera ni dari segi button semua tu bagi saya okey lah. Dia ambil masa lah benda tu kan. Kalau kita dah biasa guna, dia cepat lah. Macam saya tak sampai seminggu, button-button yang keperluan yang saya nak guna tu okey. Cuma dari segi handling ni bagi saya lah, ni pandangan saya lah, bukan nak best Sony ke nak best Nikon ke apa benda. Saya lebih suka grip Nikon tu lebih sedap lah. Mungkin sebab ini pandangan peribadi ya, personal taste lah, personal pengalaman lah. Ini dia agak kasar sikit lah. Bukan kasar lah, dia tak soft macam Nikon. Cuma problem Nikon ni, dia punya walaupun rubber grip ni dia lembut, dia mudah lekang. Yang terbaru ni saya tak pastilah, saya tak pernah guna lama sangat kan. Tapi kebanyakannya memang macam Nikon F5 ke ataupun Nikon D4 ke apa, dia mudah lekang. Yang ni dia agak kasar sikit lah. Mungkin susah nak lekang. Yang Nikon tu dia ada rubber, mungkin hujan panas kan, temperature dia mudah lekang. Macam ni, yelah ni baru guna berapa
dalam seminggu dua macam tu kan, dia mungkin okey lagi lah kan. Tapi dia punya grip dia agak kasar sikit lah. Dari segi handling tu okey lah, boleh kata sedap lah juga kan. Sebab sebelum ni saya tak pernah guna, sedap lah. Tapi benda ni sedap tak sedap pegang ni semuanya bergantung pada individu. Kalau individu tu tangan dia besar ataupun tangan dia kecil sangat kan, dia mungkin tak selesa lah benda tu. Macam saya okey lah benda ni. Cuma mirrorless ni problem dia, Nikon ke Sony ke Canon ke kita tak puas tengok tau, pasal tak tahulah, mungkin di jenis yang pertama Sony A1 ni, dia punya viewfinder ni, dia punya orang kata apa, screen dalam viewfinder ni dia macam bukan nak kata bukan HD je, tak boleh nak cakap, tapi dia tak berapa sedap nak tengok ah. Dia macam low resolution tau. Ini pandangan saya, mata saya yang melihat lah. Dia macam tak solid lah. Maksudnya kita tengok macam, memanglah kita tengok macam tengok TV kan. Macam kita bukan macam DSLR ni, kita tengok real image kan, yang dipantulkan melalui cermin. Nama dia DSLR, Digital Single Lens Reflex. Macam ni, image yang kita tengok dekat sini adalah image digital lah. Macam kita tengok TV kecil kat dalam ni. Cuma dia punya resolution tu bagi saya macam tak cukup tinggi lah. Tak puas tengok. Tak puas tu macam, kita rasa macam sharp ke tak ke gambar tu kan. Dia macam tu. Siapa yang dah guna tu dia tahulah. Tapi yang nak komen lebih-lebih ni pasal kamera ni bukannya murah. Kamera ni lebih 20k body saja kan. Jadi kalau kita nak komen memang kena kritis jugalah. Pasal kalau dia harga dia 2-3 ribu tu, yelah kamera murah kot kan. Takkanlah nak komen lebih-lebih. Tapi kamera ni body saja lebih daripada 20k Sony A1 ni. Cuma itulah, viewfinder dia tak berapa, untuk harga dia lah bagi saya lah, tak berapa bagus lah. Kalau boleh ditambah lagi resolution dia tu kan, mungkin tak tahu dah, mungkin ada orang tak bala pun nak letak 4K dalam tu, just nak tengok je pun kan. Maksudnya betul lah, faham. Tapi kadang-kadang kita rasa macam tak puas nak tengok, macam ni sharp ke tak sharp ke. Kalau boleh lebih bagus lagi dia punya viewfinder dalam ni lah. Mungkin yang generasi terbaru ni, lah ni 2021 lah kamera ni, mungkin lebih bagus kan. Tu kita tunggulah kalau Sony ada nak bagi test lagi kan. Dan lagi satu, kamera ni 50 megapiksel lah, besar. Jadi boleh shoot 4K, ni 8K video. Tapi saya tak sempat nak test video. Cuma satu lah, saya tak sangka yang walaupun kamera ni harga dia boleh tahan, flagship, noise dia agak ketara. Agak ketara kalau kita letak ISO 2500 ke atas kan, nampak sangat lah. Nikon pun sama, Nikon Z8 ke Z9 ke, kalau kita letak ISO 3000 ke atas, contohlah kalau kita ambil grup foto kan, kalau kita zoom kan, nampak macam tak percaya yang kamera tu harga dia lebih 10,000 ataupun lebih 20,000 tau. Maksudnya dia macam soft tu. Ni lens dia pun bukan lens yang orang kata kali-kali, ni lens pun boleh tahan kan. Lens ni lens yang agak bagus lah. Ni G lens GM2, G Master lah kan, GM kan, 2470 2.8. Ni kalau saya tunjuk dekat, macam saya bagi contoh tadi lah, saya takkan tunjuk gambar. Mungkin untuk akan datang saya tunjuk gambar. Bila saya zoomkan gambar tu, dia macam soft, dia tak tajam tu. Jadi macam takkan macam ni kan. Tapi itulah hasil dia. Mungkin ada review yang lain yang kata mungkin pasal walaupun sensor dia full frame, tapi bila kita crampkan terlalu banyak megapiksel dalam tu sampai 50, dia jadi terlalu cramp. Jadi dia noise tu agak ketara lah. Saya pernah shoot lagi satu, dia sebagai contoh ya, Nikon pun sama lah. Nikon Z9 pun kalau kita letak ISO tinggi, masih nampak, memang nampak lah noise tu, tapi ketara lah. Maksudnya tak sepatutnya macam tu lah untuk harga kamera yang berpuluh ribu. Macam takkan macam ni kan. Macam tu lah maksud dia. Dan lagi satu yang agak ketara, kekurangan agak ketara adalah dia macam agak hunting tau. Hunting kalau low light. Low light dia nak fokus kan, macam dia macam dapat tak dapat macam tu. Saya cuba macam di Sabah, di Kundasang dia kejap-kejap ada kabus, kejap-kejap ada pokok kan. Dia benda-benda macam tu bila low light dia macam lambat, dia tak boleh zap, dia tak boleh terus macam tu. Mungkin macam saya beritahu tadi, ini kamera 2021, mungkin yang terbaru ni sensor dia ataupun focusing dia jauh lebih bagus kan. Tapi kalau keadaan cahaya terang untuk portrait ataupun orang 2-3 orang ramai kan, dia memang cepat fokus lah. Dia memang cepat tangkap focusing tu. Itu bagi saya focusing dia antara yang lebih bagus daripada Nikon lah. Nikon yang sebelum ni saya guna lah. Mungkin ada Nikon yang terbaru Z10, 11, 12 saya tak tahu lah akan datang kan. Tapi buat masa ni
focusing dia kalau ada grup 4-5 orang, seorang kalau manusia kan, orang kan, binatang pun boleh juga. Memang dia cepat lah, dia cepat detect muka orang tu dan sensor dia okey. Kadang-kadang ada hit and miss juga lah, bukan 100% perfect. Tapi buat masa ni focusing dia memang saya suka lah, senang lah. Bila kita letak je kalau ada orang lah, dia boleh, kita tahulah orang tu sharp lah dalam gambar kan. Macam sebagai tu tadi lah, kamera ni sebagai guna pun tak lama, baru sekejap kan. Dari segi warna dia yang saya nampak ni sekali pandang lah kan, sekali pandang saya tak adjust apa natural colour lah. Dia maksudnya sebiar normal kan. Dia punya colour tu memang nampak natural lah. Macam mana yang kita tengok macam tu lah dia. Cuma dia macam cool sikit dia. Macam Nikon ni biasa, kalau siapa yang biasa guna Nikon ni macam ada warm sikit lah. Benda tu memang boleh adjust dekat komputer kan. Tapi ni macam agak cool sikit. Cool ni bukan cool macam mana cakap, bukan lembut tu, dia macam sejuk lah, macam mana nak cakap. Boleh bayangkan lah benda tu kan. Cuma dia berat sikit kepada orang kata apa ni, lah dia bergantung lighting juga kan. Lighting apa semua dia lebih kepada more to natural colour lah. Dari segi colour saya rasa tak ada masalah sangat lah. Cuma tu lah, kesan noise itu memang agak ketara lah untuk kamera yang harga lebih 20k. Ya, Nikon pun sama. Nikon pun macam saya beritahu tadi kan, Nikon Z9 pun noise dia ketara juga. Cuma tu lah, contohlah kalau nak jump ship kan, tak ada sebab lah nak jump ship kepada brand lain, kecuali memang dia punya perbezaan tu sangat-sangat ketara lah. Macam memang orang kata apa, tak ada tandingan kan lah. So memang masa ni memang tak ada lah. Siapa yang nak terus pakai Sony, nak pakai Nikon ke Canon ke, tak ada masalah. Dan dari segi pengalaman saya selama 2 minggu guna ni, bila kita dah dalam bidang ni dah berpuluh tahun kan, yang penting apa pun memang konten lah. Macam saya ambil gambar ni, saya tak ada fikir pun pasal colour dia cantik lah, ni apa benda tak ada. Yang saya fikir tentang framing, tentang apa ni, moment macam tu lah. Saya sempat pergi bawa sampai ke Sepilok, ambil gambar orang hutan lah. Cuma tu lah, macam saya beritahu tadi, dia agak hunting lah dalam di Sepilok tu, di taman pusat penjagaan orang hutan di Sepilok tu. Ya, siapa yang pernah pergi tu kan, dia hutan. Memang kawasan hutan kan, hutan Borneo kan. Keadaan dia tu tak berapa terang kan, dia agak hunting lah nak ambil gambar. Saya dah fokus orang hutan tu dengan, nama pun orang hutan kan, orang hutan dengan, walaupun dia bukanlah warna hijau kan, macam kelabu ke coklat kan, dia macam tercari-cari focusing orang hutan tu kan. Dia tak berapa nak detect sangat. Satu pasal low light lah. Kadang-kadang saya tengok zoom balik, sharp ke tak sharp ni, benda macam tu kan. Itu je lah. Nantilah ada sikit masa lagi, perkongsian lagi, saya akan tunjukkan gambar-gambar yang saya share tu lah benda tu. Pasal yelah, baru pakai seminggu 2 takkan nak jadi expert pakai Sony kan. Memang mustahil lah benda tu kan. Okey lah, sampai jumpa lagi.